Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank. Saya perkenalkan, ini adalah ahli-ahli kumpulan 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Awin Syazwina binti Muhammad Azam. Saya akan bentangkan tentang pengenalan. Kadar pinjaman asas ialah kadar faedah asas sebagai rujukan asal bank sebelum membuat keputusan dalam berapa banyak yang perlu dicas untuk setiap pinjaman. Kadar dasar semalaman pula ialah faedah yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia yang menentukan kadar faedah untuk institusi kewangan yang meminjamkan wang antara satu sama lain. So basically, BLR dengan OPR ni, BLR ni base lending rate, OPR ni adalah overnight policy rate. So BLR dengan OPR ni adalah benda yang akan decide interest rate untuk loan. Sama ada dia akan jadi lebih mahal ataupun lagi murah. So bila benda ni jatuh, maksudnya ekonomi kita tak berapa bagus lah, ataupun macam akan diramalkan tak berapa bagus. Penyataan masalah yang pertama ialah kadar dasar semalaman oleh Bank Negara Malaysia dapat mengakibatkan hutang pinjaman meningkat. Yang kedua, kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank perlu dikaji semula dengan lebih mendalam. Maknanya, yang dimaksudkan dengan hutang minjam tu meningkat kan, contohlah, kalau OPR naik, maknanya kan interest loan naik. So, akan jadi lebih mahal. So, kalau OPR tu turun, interest rate tu dia jadi kurang, jadi murah. So, maybe orang yang adalah certain orang dia akan berfikir macam murah. So, dia nak beli rumah banyak. So, dia beli rumah banyak. So, bila kesannya bila OPR tu naik lah. So, bila OPR tu naik, hutang dia jadi naik, jadi banyak. So, sebab itulah macam hutang dia akan meningkat sama ada bila OPR tu naik atau OPR tu kurang. Sebab OPR kan dia macam, dia boleh berubah-ubah. Untuk persoalan kajian, yang pertama, apakah konsep pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank? Yang kedua, apakah kesan pinjaman yang diberikan kepada peminjam? Dan yang ketiga, apakah cadangan yang boleh diberikan kepada peminjam atau pihak bank? So, ketiga-tiga persoalan ni akan dijawab oleh ahli kumpulan saya selepas ini. Objektif kajian kami adalah yang pertama untuk mengkaji tentang cara pihak bank mendapatkan perkiraan dan sistem yang digunakan untuk menentukan kadar pinjaman yang dikenakan. Yang kedua, mengenal pasti kadar pinjaman yang dikenakan dan jenis kadar pinjaman oleh pihak bank. Dan yang ketiga, untuk mengkaji tentang cara pihak kerajaan mengawal dan memantau serta memberi kelulusan untuk pelaksanaan kepada kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank. Saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Terdapat dua kepentingan kajian. Yang pertama ialah kajian ini penting agar dapat mengetahui kesan kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank kepada masyarakat dengan lebih ramai. Yang kedua, kajian ini menarik untuk dikaji kerana untuk mengetahui tindakan yang wajar diambil bagi memberi pendedahan kepada masyarakat luar terhadap kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank yang meningkat saban tahun. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kajian literatur. Kadar pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank dipengaruhi oleh kadar kenaikan dan penurunan OPR yang dikeluarkan oleh pihak BNM, iaitu Bank Negara Malaysia. Kadar pinjaman, kadar faedah dan sebagainya yang berkait akan dipengaruhi oleh perubahan kadar dasar semalaman, iaitu OPR yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia. Sekiranya berlaku peningkatan OPR, pengguna bakal menanggung faedah atau bunga yang tinggi dan kos pinjaman juga akan meningkat. Kajian daripada Karim pada tahun 2011 yang menggunakan data panel Bank Perdagangan merumuskan kepentingan saluran pinjaman bank di Malaysia. Hasil kajian menjelaskan pinjaman bank perdagangan bertindak balas secara negatif dengan dasar keuangan yang ketat oleh Bank Negara Malaysia melalui peningkatan kadar bunga semalaman. Kajian daripada Syaharuddin, Ahmad Hanafi
dan beberapa pengkaji lain pada tahun 2019 menyatakan pinjaman terkumpul sistem perbankan telah mencatat pertumbuhan yang lebih sederhana. Secara puratanya, bank meluluskan kira-kira 3 daripada 4 permohonan pinjaman perumahan yang diterima. Okey, kita lihat pada tahun 2019. Bank telah meluluskan pinjaman perumahan sebanyak 119 bilion kepada 273,000 orang peminjam. Jumlah ini jauh lebih tinggi daripada 3 tahun lalu. Kajian oleh BNM terhadap amalan pemberian pinjaman oleh bank mengesahkan bahawa apabila membuat penilaian kemampuan permohonan pinjaman, bank mengambil kira keadaan keuangan tertentu seorang peminjam. Berdasarkan kajian lepas, isu kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank kurang mendapat perhatian oleh pengkaji sebelumnya. Maka, kajian ini memberi sumbangan baru kepada pengkaji untuk mengkaji tentang kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank di dalam Malaysia. Assalamualaikum. Sekarang saya akan menyambung dalam memberikan penjelasan kepada bahagian metodologi. Jadi, saya akan memberikan penerangan kepada reka bentuk kajian terlebih dahulu. Metodologi adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam pencapaian sesebuah objektif. Ianya merangkumi dalam proses pengumpulan data dan fakta yang diperlukan. Kaedah yang digunakan kumpulan kami ialah kualitatif yang menggunakan analisis dokumen sebagai sumber utama dalam penghasilan kajian ini. Berdasarkan kaedah kajian kami, analisis dokumen memberikan kebebasan dan kemudahan kepada pengkaji dalam mencari pelbagai maklumat dan data dari pelbagai sumber. Di antaranya ialah sumber seperti buku, akhbar, ataupun jurnal dan juga sumber internet. Kaedah ini amatlah bersesuaian dalam kajian mengenai isu semasa yang berlaku, sama ada dalam negara maupun luar negara. Ianya juga bersesuaian dengan tajuk yang telah kami guna. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan ruang kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menyambung pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Berdasarkan kajian yang dilakukan pada beberapa artikel, mendapatkan bahawa aktiviti-aktiviti yang melibatkan faedah, perjudian dan urus niaga spekulatif adalah dilarang. Oleh itu, pelbagai bank yang mengamalkan konsep perbankan Islam telah ditubuhkan untuk mengelakkan umat Islam menggunakan perbankan yang tidak mematuhi syarat. Perbankan Islam tidak mengamalkan riba dalam hal sistem bunga, malah hanya menerapkan sistem bagi hasil yang apabila terjadi kerugian, maka pihak bank tetap bertanggungjawab. Dengan memanfaatkan pelbagai konsep keuangan Islam seperti sewa beli, perkongsian keuntungan dan perkongsian, institusi perbankan mempunyai fleksibiliti, kreativiti dan pilihan yang lebih banyak dalam menghasilkan produk-produk keuangan Islam. Selain itu, berdasarkan daripada kajian yang dilakukan mendapati bank konvensional ialah institusi keuangan yang bertanggungjawab menyalurkan dan menyimpan dana yang terkandung dalam masyarakat untuk memanfaatkan dan melaksanakan pentadbiran bank sistem faedah secara kredit. Tujuan bank konvensional ialah mencari keuntungan daripada perbezaan antara keuntungan dan perbelanjaan, hasil diperoleh daripada aktiviti pemberian pinjaman dan dokumen pembelian bahagia. Kos datang daripada faedah dan lain-lain pembayaran apabila mengeluarkan dana daripada orang ramai. Daripada kajian yang dilakukan juga mendapati bahawa kadar faedah adalah salah satu pemboleh upah dalam ekonomi yang sentiasa dipantau dengan teliti kerana kesannya yang luas. Pemberi pinjaman wang yang berlesen ialah mana-mana orang yang menjalankan perniagaan pinjaman wang yang didaftarkan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 195112 dengan kadar faedah bagi pinjaman yang tidak berjaga tidak melebihi kadar 18% setahun, manakala pinjaman berjaga adalah sebanyak 12% setahun. Namun begitu, bukan semua peminjam mampu membayar kadar bunga yang ditentukan oleh undang-undang dan perintah arahan daripada Bank Negara Malaysia, iaitu yang dianggap tinggi dan membebankan. Daripada kajian yang telah kami lakukan, kesan daripada kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank telah memberikan bebanan kepada pengguna. Ini disebabkan oleh daripada kenaikan OPR oleh Bank Negara Malaysia. Dengan itu,
pihak bank juga terpaksa menaikkan kadar faedah pinjaman mereka kepada pengguna. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa jika kadar OPR itu semakin meningkat, maka kadar pinjaman yang dikenakan juga akan bertambah. Disebabkan inilah mengapa kesan OPR itu memberikan bebanan kepada pengguna. Malahan juga, kenaikan ini boleh menyebabkan kenaikan harga barangan di pasaran. Dengan kenaikan harga barangan, ini telah menjejaskan golongan berpendapatan sederhana seperti golongan B40. Secara tidak langsung, ianya telah meningkatkan kos sara hidup rakyat disebabkan oleh inflasi daripada kenaikan OPR. Kesan yang kedua ialah pinjaman melalui kad kredit kepada pengguna menyebabkan kadar hutang dengan bank semakin meningkat. Ini disebabkan oleh tempoh bayaran yang diberikan oleh pihak bank biasanya tidak lama. Tempoh yang biasa diberikan adalah antara 6 bulan hingga 36 bulan. Tapi, apa yang akan jadi jika pengguna gagal melunaskan hutang mereka dengan pihak bank boleh menyebabkan akaun pengguna dilabelkan sebagai muflis oleh pihak bank. Malahan juga semua pinjaman yang telah dibuat dengan pihak bank juga boleh ditarik semula. Cadangan bagi mengatasi masalah ini ialah pihak Bank Negara Malaysia perlulah membuat kajian terlebih dahulu dan mendapatkan nasihat daripada pakar ekonomi sebelum menaikkan kadar OPR. Ini bagi mengelakkan berlakunya kecelaruan pada bank dan juga pada pengguna. Namun, sekiranya negara dilanda pandemik seperti COVID-19, pihak BNN perlu melaraskan kadar OPR secara beransur-ansur dan terkawal supaya dapat mengawal kadar OPR daripada tiba-tiba merosot yang boleh memberikan kesan kepada ekonomi negara. Cadangan yang kedua ialah pengguna haruslah menjadi pengguna yang bijak dalam menguruskan kewangan mereka supaya mereka mempunyai simpanan untuk masa yang akan datang serta mereka dapat melunaskan segala hutang mereka dengan pihak bank. Terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah agar dapat menampung pembelanjaan seharian mereka. Hal ini kerana pada masa kini kos sara hidup adalah semakin meningkat. Dan yang akhir sekali ialah pihak bank boleh memperkenalkan pelbagai skim pinjaman kepada pengguna seperti skim pinjaman yang tidak dikenakan faedah. Sebagai contohnya, Bank Simpanan Nasional BSN akan menawarkan pembiayaan peribadi tanpa faedah MyRinggit banjir hingga RM10,000 berbanding RM5,000 yang diumumkan pada minggu lepas kepada mangsa banjir, seperti mana yang dilaporkan oleh Berita Harian. Kesimpulannya, berdasarkan kajian kadar pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank ini, kita dapat mengenal pasti konsep bank adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan faedah, perjudian dan urusan spekulatif adalah dilarang di bank. Perbankan Islam tidak mengamalkan riba dalam hal sistem bunga, malah hanya menerapkan sistem bagi hasil yang apabila terjadi kerugian maka pihak bank tetap bertanggungjawab. Juga mendapati bank konvensional ialah institusi kewangan yang bertanggungjawab mengaruh dan menyimpan dana yang terkandung dalam masyarakat untuk memanfaatkan dan melaksanakan pentadbiran bank melaksanakan sistem faedah secara kreatif. Oleh itu, kadar faedah adalah satu-satu pemulihan ubah dalam ekonomi yang sentiasa dipantau dengan teliti kerana kesannya yang luas. Seterusnya, kesan kenaikan pinjaman yang dikenakan oleh pihak bank telah memberi beban kepada pengguna akan menjejaskan ekonomi negara kerana keadaan harga barangan di pasaran juga akan meningkat. Di samping itu, kesan pinjaman melalui kad kredit kepada pengguna menyebabkan kadar hutang dengan bank semakin meningkat. Akhirnya, untuk mengatasi masalah ini, kita harapkan pihak BNM haruslah membuat kajian dan mendapatkan nasihat daripada pakar ekonomi sebelum mengubah kenaikan OPR. Hal ini bagi mengelakkan daripada berlaku kesuarahan pada bank tempatan dan pengguna.
Namun, disebabkan Malaysia berada di dalam situasi endemik COVID-19 dan ekonomi negara sekarang semakin pulih, BNM pada masa ini sedang menaraskan kadar OPR secara berangsur-angsur dan terkawal selaras dengan negara-negara lain di dunia, khususnya negara ASEAN, untuk merangsang ekonomi negara masing-masing. Jadi dengan itu, pihak BNN mestilah berusaha untuk mengekalkan kadar OPR dan tidak menjejaskan kadar inflasi ekonomi negara. Selain itu, kami berharap pengguna juga haruslah bijak mengurus kewangan. Dan apabila kewangan terurus, makalah dapat pinjaman.